Hai, Assalamualaikum semua. Kembali lagi kita dekat Bycam Studio. Jadi untuk video kali ini aku nak bersemang mengenai kisah seorang pemain yang cukup memberikan inspirasi kepada kita semua. Jadi satu kisah yang cukup menceritakan bagaimana beliau bangkit di saat beliau ditimpa dengan pelbagai dugaan dan cabaran sepanjang kerjaya bola sepak beliau. Jatuh satu kali, bangkit 5 kali. Itulah ungkapan yang layak diberikan kepada King of Fighter yang bernama Brandon Gunn ni. Jadi bukan modal lah untuk kita bangkit setiap kali kita jatuh. Kisah Brandon ini menceritakan apa itu erti kesusahan, kesakitan, kekecewaan. Tetapi di sebalik semua itu tersemat keinginan, kekuatan mental dan juga semangat untuk beliau bangkit semula. Brandon Gunn mula tiba di Malaysia pada tahun 2012 di mana pada waktu tersebut beliau menyertai Paskah Sabah sebagai pemain import. Waktu tu beliau belum lagi mendapat status sebagai pemain tempatan lah. Beliau bermain selama satu musim bersama Sabah sebelum pulang semula ke Australia pada musim 2013. Pada musim 2014 beliau kembali semula ke Liga Malaysia untuk menyertai pasukan Kelantan. Jadi pada kali ini barulah Brandon berjaya didaftarkan sebagai pemain tempatan selepas beliau berjaya untuk mendapatkan status warga negara Malaysia. Namun begitu, di sinilah titik permulaan detik hitam dalam kerjaya bola sepak Brandon. Kecederaan ACL pertama Brandon berlaku ketika perlawanan pertama Liga Super musim 2015. Ketika itu beliau bermain bersama Kelantan di bawah bimbingan bekas pemain Middlesbrough iaitu Josh Boateng. Beliau telah membentuk satu gandingan yang cukup mantap bersama dengan Badri Razi aka Pia di bahagian tengah. Akan tetapi malang buat beliau apabila disahkan mengalami kecederaan pada lutut kanan ketika perlawanan menentang ATM. Bayangkanlah geng, baru first game Liga Super terus kena ACL. Belum apa-apa lagi dah kena rehat panjang. Kecederaan itu memaksa Brandon pulang semula ke Australia untuk menjalani proses pemulihan dengan kos perubatan semuanya ditanggung oleh beliau sendiri. Di sana beliau berada di bawah pemantauan fisioterapi skuad bawah 23 tahun Australia iaitu Kieran Rooney. Segalanya berjalan dengan lancar sekaligus memberi peluanglah buat Brandon Gunn untuk kembali semula ke Kelantan pada Januari 2016. Akan tetapi 9 bulan kemudian beliau berdepan satu lagi dugaan berat apabila ditimpa kecederaan ACL kali ini pada lutut kiri pula. Kecederaan ini berlaku ketika Brandon menyarung jersey skuad Harimau Malaya. Selepas mempamerkan aksi cemerlang dalam Liga Super, Brandon dipilih untuk menyertai skuad Malaysia ke Jakarta untuk aksi menentang Indonesia. Jadi hanya sempat beraksi selama 15 minit sahaja, Brandon terpaksa dikeluarkan dan keputusan imbasan yang dibuat menunjukkan beliau sekali lagi mengalami kecederaan yang sama iaitu ACL. FAM pada ketika itu pernah menawarkan beliau untuk menanggung kos pembedahan dan pemulihan. Syaratnya hanya di Malaysia je lah sahaja. Sekali lagi beliau mengambil keputusan untuk pulang ke Australia bagi menjalani proses pemulihan di sana dengan sumber keuangan sendiri. Jadi geng, FAM ni bukannya tak nak tanggung, cuma FAM tanggung kalau Brandon pilihlah untuk menjalani rawatan di sini. Tetapi bagi Brandon, beliau pilih untuk menjalani rawatan di Australia. Mungkin kat sana kaedah atau proses pemulihan jauh lebih baguslah. Tapi bagi aku, FAM sepatutnya bantulah Brandon time tu kan. Tak kisahlah mana tempat dia nak recover, tapi at least bantulah dia sampai sembuh. Padahal sebelum ni Brandon dah ada dah pengalaman recover dekat sana. So seeloknya bantu dia dari segi kos rawatan saja. Ini tak nak FAM tolong tapi kena pilih dekat Malaysia je. Tapi nasib baiklah Brandon ni bukan jenis kaki bising lah. Baik dia fokus je untuk proses pemulihan dia. Selepas pulih daripada kecederaan ACL buat kali kedua, beberapa pasukan menunjukkan minat untuk mendapatkan khidmat beliau ni. Akan tetapi, hanya Perak sahaja yang menunjukkan minat yang serius terhadap Brandon. Bersama Perak, beliau begitu cemerlanglah dalam mengemudi jentera tengah Perak bersama dengan Leandro Dos Santos. Aksi menariknya bersama Perak berjaya membantu pasukan tersebut muncul juara Piala Malaysia 2018. Dan selepas hampir 2 tahun tersisih, Brandon kembali mendapat tempat bersama dengan skuad kebangsaan dan menjadi pilihan utama pengendali
sekali semasa itu, iaitu Tan Cheng Ho. Bersama dengan skuad kebangsaan, beliau merupakan tunjang utama di bahagian tengah dan prestasi beliau seringkali mendapat perhatian dan pujian lah daripada peminat-peminat Malaysia. Jadi selepas bersama Perak, Brandon berhijrah ke Selangor dan seperti kita diketahui, beliau kini diuji dengan satu lagi cabaran besar dalam kerjaya bola sepak beliau. Pada Julai 2021, Brandon telah disahkan menghadapi kanser testis dan beliau terpaksalah berehat untuk satu tempoh masa yang agak panjang. Berita ini agak mengejutkan bukan sahaja untuk penyokong Selangor, malah untuk kesemua penyokong-penyokong di tanah air. Namun begitu, dugaan tersebut tidak akan sesekali membuatkannya patah semangat. Sebaliknya, terus berusaha untuk kembali beraksi secepat mungkin. Selepas hampir setahun, Brandon akhirnya kembali beraksi dalam Liga Super yang membawakan pertembungan antara Pasukan Selangor menentang Sarawak United. Yang lebih manislah, beliau berjaya untuk menjadikan gol pada minit ke-7 dan sempat bermain selama 45 minit sebelum ditukarkan pada separuh masa yang kedua. Di apa yang aku lihat, kebanyakan peminat terujalah apabila melihat Brandon kembali beraksi secara kompetitif dan memuji kecekalan serta semangat juang pemain itu yang berjaya untuk melawan kanser. Bukan setakat kanser, malah sebelum ini beliau juga berjaya untuk bangkit dari kecederaan ACL. Apa yang aku harapkan? Brandon mampulah untuk menampilkan aksi konsisten dalam saingan Liga Malaysia, seterusnya kembali semula bersama dengan skuad kebangsaan. Memandangkan kita akan beraksi dalam Piala Asia nanti, kehadiran Brandon mampu memantapkan lagi bahagian tengah skuad kebangsaan. Aku yakinlah para peminat mesti merindui aksi Brandon bersama dengan skuad kebangsaan macam tahun 2019 dulu. Tahun di mana Brandon tampil dengan satu aksi yang cukup cemerlang lah bersama dengan Harimau Malaya. So, apa yang kita boleh pelajari dari kisah Brandon kan ni? Ingat, sekali kita jatuh, tak bermakna selamanya kita jatuh. Bila kita jatuh, berusahalah untuk bangkit semula. Jadikan setiap dugaan, cabaran yang kita lalui sebagai senjata untuk kita menjadi lebih baik pada masa akan datang. So, itu saja segmen untuk video kali ini. So, aku harap semua boleh like, subscribe, share and comment. So, kita jumpa untuk next video. Assalamualaikum. Peace.